Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, asrafa rajulun ala nafsihi falamma hadarahu al-maut awsa bani faqala idza ana muttu fa ahriquni thumma ashaquni thumma azruni fil bahri fa wallahi la in qadara alayya rabbi la yu'adzibanni 'adzaban ma 'azzabahu ahadan fa fa'alu dhalika bihi faqala lil ardi addi ma akhadhti fa idza huwa qa'im faqala lahu ma hamalaka ala ma sana'ta qala khashyatuka ya rabb aw makhafatuk faghafara lahu bidzalik atau kama qala. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari, Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Seorang sahabat Nabi, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, ada seorang laki-laki, dia ni adalah satu orang yang banyak berdosa pada dirinya sendiri. Nabi cerita macam tu. Nabi kata ada satu orang laki-laki, dia ni banyak buat dosa. Falamma hadarahul maut, apabila dia dekat nak mati, apabila dia dalam keadaan dekat dengan sakratul maut, dalam keadaan dia makin dekat dengan nak mati, awsa bani, dia pesan kepada anak dia. Faqala, kata laki-laki itu, idza ana muttu fa ahriquni. Dia kata kalau aku mati sat lagi, kalau ayah mati sat lagi, dia kata hang bakar mayat ayah ni. Dia satu orang laki-laki yang dia sendiri tahu kata dia ada dosa banyak. Oleh kerana dia rasa dosa dia di terlampau punya banyak, kalau dia mati pun nak kena bakar dalam neraka, jadi lebih baik bila dia mati aja bakar siap-siap mayat dia. Maka dia bagi tahu kepada anak dia, dia kata idza ana muttu, apabila bapa mati fa ahriquni, kamu bakar saja mayat bapa yang banyak dosa ni. Summa shaquni, lepas tu tulang belulang bapa ni kamu katok-katok bagi hancur bah. Summa azruni fil bahri, kemudian debu-debu mayat bapa yang kamu bakar dan tulang-tulang yang kamu katok-katok hancur ni, debu-debu ni semua kamu pergi peranyuk dalam air laut. Fa wallahi la in qadara alayya rabbi la yu'adzibanni 'adzaban. Dia kata demi Allah, memandangkan dosa aku ni terlampau punya banyak, dia kata Tuhan aku pasti akan azab aku dengan azab yang cukup teruk. Tuan-tuan, kalau kita ni orang yang ada buat dosa, kalau lah kita tak merasa kita berdosa, dekat nak mati kita akan tahu. Siapa pun macam tu. Mungkin masa kita sihat, mungkin masa kita tengah dua elok ni kita tak merasa kita ada dosa, kita nampak orang berdosa. Tapi kita ni nama kata manusia, bila dekat nak mati, Tuhan nanti bagi tahu kat kita, kita ni orang berdosa ke tak kan? Sama ada Allah bagi tahu pada saat-saat yang cukup-cukup terakhir, bila malaikat mai duduk sebelah kiri kita pakai serba hitam, kita tahu dah kata kita ni nak jumpa masalah tak lagi. Ataupun semasa kita dekat nak sampai dengan sakaratul maut, masa tu Allah Subhanahu wa taala nampak balik kepada mata kita mana-mana benda yang kita buat yang sebenarnya salah di sisi agama.
Maka demikianlah hal berlaku kepada laki-laki ni. Laki-laki yang Nabi SAW cerita dekat sahabat-sahabat dia. Nabi kata ada satu orang laki-laki, dia ni banyak sungguh dosa dia. Bila dia dekat nak mati, dia sampai pesan dekat anak dia. Kerana dia ingat balik dosa dia yang begitu punya banyak, dia pesan ke anak dia. Dia kata, "Iza ana mutu." Apabila bapak mati, fa ahriquni. Kamu bakar saja mayat bapak ni. Summa haquni. Kemudian kamu hancurkan tulang-tulang bapak ni. Summa azruni fil bahri. Kamu pergi peranyuk bang debu-debu ni semua dalam laut. Dia kata. Pasal apa? Pasal tak ada guna. Dia kata, aku orang banyak dosa. Kalau sekiranya tak dibakar mayat aku pun, dia kata, esok Allah baik. Allah akan bakar aku serakah aja. Kata dia, ma'azzabahu ahadan. Allah akan azab aku dengan azab yang tak ada orang akan kena azab seumpama azab yang Allah nak kena kat aku ni. Aku pasti akan kena azab paling teruk. Tak ada manusia akan kena azab seteruk yang aku nak kena esok ni. Dia kata ke anak dia macam tu. Fafa'alu dhalika bih. Anak ni pun bila dah bapak suruh, dia buat macam yang pak dia suruh. Bila pak dia mati, dia bakar mayat pak dia, dia katok-katok tulang hak masih tinggal ni, semua jadi debu, dia pergi peranyuk dalam air laut. Faqala lil ardi. Kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada bumi di hari kiamat esok ni. Dah lepas kiamat, dah dibangkitkan semula manusia di padang mahsyar dan sebagainya. Pada masa tu, faqala lil ardi. Allah berfirman kepada bumi. Allah kata, addi ma akhadti. Allah kata dekat bumi, wahai bumi, bagi terbit balik apa yang kamu ambil simpan dalam perut kamu ni. Maksudnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala suruh bumi luah balik keluar kawan hak tadi ni. Kawan hak buat banyak dosa, kemudian sebelum mati dia berasa menyesal, dia berasa insaf, dia berasa dia kena bertaubat di atas dosa dia, sampai dia tunjuk keinsapan dia tu, sampai pesan dekat anak dia suruh buat macam yang disebutkan tadi. Manusia ni Allah kata dekat bumi, wahai bumi, keluarkan balik orang hak tadi ni. Fa iza huwa qa'im. Apabila dia diterbit keluar balik daripada bumi, bangkit berdiri di depan Subhanahu kepada ma hamalaka ala ma sana'ta. Tuhan kata, apa yang menyebabkan kamu sampai lagu tu kamu pesan tinggal dekat anak kamu dulu? Tuhan tanya dia di padang mahsyar esok. Tuhan kata, apa yang menyebabkan kamu ni sampai pesan dekat anak, kalau mati suruh bakar mayat, kalau mati suruh katok-katok tulang hak ada ni, kalau mati itu ni, katuk semua jadi debu, pergi peranyuk dalam laut. Pasal apa kamu sampai peringkat tu? Sampai peringkat sanggup suruh anak buat macam tu kat mayat kamu? Tuhan tanya ni. Qala, jawab orang ni, dia kata, khasyatuka ya Rabbi. Dia kata, aku takut kepada kamu, wahai Tuhan. Aku ni bila aku muhasabah balik, aku jadi takut ke Tuhan. Bila aku duduk sorang-sorang, aku renung balik, ni hak aku duk buat ni betul ke tak betul? Aku ingat-ingat balik hak aku duk buat ni kena tak kena ni? Aku ingat-ingat balik tindakan aku ni betul ke tak betul? Tepat tak tepat mengikut perintah agama ni hak aku duk buat ni? Bila aku muhasabah, bila aku semak-semak balik, bila aku cek-cek balik, oh nampak aku banyak masalah. Bila aku muhasabah diri aku balik, bila aku tengok-tengok balik, banyak dosa yang dah aku buat sebenarnya. Maka timbul rasa takut aku kepada kamu, ya Allah. Maka dengan kerana tu, aku suruh anak aku buat macam yang disebutkan tadi. Dia kata, فَغَفَرَ لَهُ بِذَلِكَ. Kata hadis itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengampun dosa dia kerana takutnya dia kepada Allah itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari, Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ada manusia yang bila dia buat salah, dia minta ampun kepada Tuhan, Tuhan tidak ampun dia. Tidak ada manusia begitu. Bahkan di dalam sebuah hadis riwayat daripada Jundub radhiyallahu anhu,
Kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddath anna rajulan qala wallahi la yaghfiru Allahu li fulan wa inna Allah ta'ala qala man dha alladhi yata'alla alayya an la aghfira li fulan fa inni qad ghafartu li fulan wa ahbattu 'amalak. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata ada satu orang laki-laki. Nabi kata dalam hadis tu, anna rajulan qala, ada satu orang laki-laki, dia ni duk bercakap, dia duk kata. Dia kata, wallahi la yaghfirullahu li fulan. Dia kata, demi Allah, dia ni Tuhan tak ada nak ampun dia. Jahat dia ni. Ada orang kata macam tu. Dia marah dekat satu orang, dia benci dekat satu orang, dia meluat dekat satu orang. Maka dia kata ke orang dia benci, dia marah, dia meluat ni, dia kata sampai macam tu. Dia kata, wallahi, dia kata demi Allah, la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah, dia ni Tuhan tak akan ampunkan dia. Dia bercakap tu cakap nak buang gerak. Dia tak tahu cakap dia tu salah di sisi agama. Nabi SAW cerita benda ni kepada sahabat-sahabat dia. Nabi kata, anna rajulan qala, ada satu orang laki-laki, sesungguhnya dia ni ada kata, dia kata, la wallahi la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah, dia ni Tuhan tak akan ampunkan dia sekali-kali. Nabi kata, wa inna Allah ta'ala qala, sedangkan Tuhan kata macam lain. Nabi kata, Tuhan kata, man zalladhi yata'alla alayya alla aghfira li fulan. Nabi kata, siapa dia ni yang sampai berani bersumpah guna nama aku bahawa aku tidak akan ampun dia ni. Nabi kata, Allah Subhanahu wa ta'ala kata, man zalladhi yata'alla alayya. Siapa dia ni? Dia ni siapa yang sampai berani duk kata Tuhan tak akan ampun orang ni? Dia ni siapa? Dia Tuhan tak? Tuhan kata begitu. Fa inni qad ghafartu li fulan. Tuhan kata, sesungguhnya dia ni aku dah ampunkan dia. Dia ni orang hak buat salah ni, dia dah minta ampun dekat aku dah ampun dia. Dia ni hak seorang ni, siapa dia ni yang piduk pandai-pandai kata Allah tak akan ampun dosa orang? Hang siapa? Tuhan kata, fa inni qad ghafartu li fulan. Sesungguhnya dosa orang tadi ni aku dah ampun dah pun. Tuhan kata, wa ahbattu amalak, dan aku mensia-siakan amalan dia ni, orang yang kata aku tak mau ampun dosa orang. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita tuan-tuan, kita kena ikut Quran dengan hadis Nabi. Kita tidak boleh ikut perasaan. Sebarang tafsiran, sebarang huraian yang menyimpang daripada Quran dan hadis Nabi, itu tafsiran akal. Tafsiran akal ditolak dalam agama. Apa pun mesti merujuk kepada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat dalam Quran menyatakan tidak ada manusia yang buat salah, yang minta ampun, yang Allah tak mau ampun dosa dia. Hatta kita tengok kepada kisah Wahsy, banyak kali saya sebut benda ni. Wahsy, satu orang yang bertanggungjawab melembing Sayyidina Hamzah di dalam perang Uhud. Masa Wahsy lembing Sayyidina Hamzah, semua orang kutuk dia, kecam dia, keji dia, kata macam-macam dekat dia. Tonton tengok apa kesudahan Wahsy. Wahsy akhirnya masuk Islam. Kalau sekiranya Wahsy ini orang masih nak marah dia lagi, masih nak kata kat dia lagi, masih nak musnahkan Wahsy lagi, ini orang tidak boleh terima apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kata dalam Quran. Maka di dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam
sebut dengan jelas bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala marah dekat orang yang dia bercakap seolah-olah dia Tuhan. Dia tahu orang ni nak masuk neraka, orang ni masuk syurga, dia ni tak akan dapat pengampunan Tuhan dan sebagainya. Dia bercakap lebih pada Tuhan. Sedangkan Tuhan sendiri, orang yang buat salah, Allah Subhanahu wa ta'ala sedia mengampunkan dosa orang yang buat salah. Bahkan dalam hadis ini lebih teruk lagi, dia kata, fa inni qad ghafartu li fulan. Tuhan kata sesungguhnya aku dah ampun dah dosa kawan tu, wa ahbattu amala. Sebaliknya, amalan kamu ni, hak duk bercakap kata aku tak mau ampun dosa orang ni, amalan kamu aku sia-siakan. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa yang kita nak bagi tahu ialah Islam ini agama rahmat. Bila kita bercakap tentang Islam, kita kena bagi tahu dekat orang ramai bahawa dalam Islam rahmat Allah duk tunggu kita. Kita tak boleh bercakap dekat orang nak tutup orang daripada mengharapkan rahmat Tuhan. Tak boleh. Kita bercakap dekat orang, kita mesti bercakap nak mengajak orang kembali kepada rahmat Allah. Mai balik untuk menerima belas kesian Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memang nak limpahkan rahmatnya kepada siapa-siapa saja, selagi mana orang tu nak mencari rahmat dia. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tak masuk dalam golongan yang tidak menghargai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua.